Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam. Okey, rasanya kita dah boleh mulakan. Kita dah ada lebih kurang 8 peserta, jadi kita dah boleh mulakan. So, tajuk malam ni adalah kursus berkaitan dengan kita kena tahu tentang bukanlah kata versi baru, kita kata additional. Beberapa publisher, contohnya Science Direct, Taylor and Springer. So dia dah bagi platform yang lain selain daripada penulisan abstrak satu perenggan, kita juga boleh buat ataupun memasukkan graphical abstract dan juga highlight abstract. Okay, itu nombor satu. Nombor dua, dari segi persembahan, jadi nak kongsikan juga betapa penting aspek persembahan iaitu jadual dan rajah. Jadi malam ni saya nak tunjukkan aplikasi Words Cloud. Dia mudah je, ringkas, tetapi kita boleh apply supaya penulisan artikel kita ada visuals. Kemudian saya akan tunjukkan 10 langkah bagaimana nak merisik chief editor. Jadi nampak macam banyak tapi tak banyak sebenarnya. So kita akan cuba habiskan 3 topik ni berkaitan dengan Graphicals dan juga highlight abstract, aplikasi Words Cloud dan juga 10 langkah dalam merisik chief editor. Kita terus pergi yang bahagian pertama, kita pergi kepada graphical abstract. Seperti biasa jika ada soalan nak tanya boleh terus tanya di bahagian chat. Okey. Okey, ini dari segi gambaran awal sedikit orang kata pengenalan apa yang dikatakan sebagai graphical abstract. Okey, sekarang ni orang kata dari segi pentingnya abstrak ni dalam aspek menemukan artikel. And jika kita dah terbit artikel, kita nak orang jumpa artikel kita. Dapat view, dapat download sehingga dapat citation. Begitu juga hasrat daripada publisher. Dia nak supaya artikel dia mudah dijumpai. Samalah dapat view, banyak download, banyak dapat citation begitu. Jadi era sekarang ni menemukan artikel bukan semata-mata berdasarkan keywords. Berdasarkan keywords untuk temukan artikel berdasarkan teks. Tetapi dari segi gambar, contohlah kan, ramai sekarang ni menggunakan Google Image. Okay, kita kalau nak cari apa-apa kita pakai Google Image. Jadi dalam penulisan artikel tu, kita ada masukkan gambar ataupun masukkan visual ke, infografik ke, flowchart ke, flow ke. Jadi gambar itu sebenarnya kalau kita klik dekat gambar tu, dia akan pergi dekat direct sumber asalnya. Kalau sumber asal tu daripada artikel jurnal, jadi menemukan artikel jurnal itu. Jadi publisher sekarang ni membuka platform bukan hanya berdasarkan keywords menggunakan teks, dengan menggunakan visual juga akan boleh menemukan artikel. Itu idea dia. Jadi kat sini kita tengok sebagai satu contoh secara ringkas. Lepas ni ada contoh lagi. Okey, bagaimana untuk kita hasilkan graphical abstract looking macam poster kan. Macam itulah, creating a simple, accessible and visual stimulating overview will benefit your article considerably. So, yang ni pun boleh dikatakan salah satu tips juga untuk meningkatkan chances artikel kita dapat diterbitkan bila kita memasukkan graphical abstract. So, ni lebih kurang design dia lah. So, tengok macam ada kotak yang kat atas ni kan. How to produce a good visual abstract. Kemudian, kat sini kita ada berapa 3 area tu. Introduce the context of the research or make your first point here. Yang box yang tengah-tengah tu, here is where you can showcase your methodology or make a second point. Third, finally, the panel is for explaining the main outcome of your work or hosting the third point. So yang bahagian pertama introduce, kemudian berkaitan metodologi dan kemudian kita punya outcome. Ini generally lah yang kita boleh masukkan graphical abstract dalam artikel kita. So kita dah ada satu perenggan tu abstract. Okay, bukanlah kita menghapuskan satu perenggan abstract tu. Okay, kita ada juga satu perenggan abstract, tetapi kita tambah satu lagi abstract, nama dia graphical abstract. Okay, ini rupa dia. Ini sedikitlah rupa-rupa yang ada. So kita tengok kat sini ada beberapa design lah.
example of graphical abstract. Okay, kalau tengok yang belah kiri atas tu, okay, incidents of ESKD in US Native Hawaiians and Pacific Islanders. Okay, so incidents. Okay, kemudian nombor 2 ni berkaitan dengan risk factor, nak sebut pun susah, histopathological features. And kemudian yang bawah tu sleep apnea. Okay, yang bawah tu a meta research study reveal several challenge. Jadi boleh tengok seperti mana dalam slide saya pun dah kongsi. Jadi kita boleh membangunkan visual ini untuk dijadikan sebagai graphical abstract. Nampak ada contoh keempat ni. So lebih kurang macam ni lah. So tidak terbatas, lebih kurang macam ni, jadi kita boleh ubah sesuai. Jadi kalau kita tengok, kalau siapa yang biasa masuk pertandingan poster atau inovasi lebih kurang kan. Tapi yang ni lebih ringkas, lebih simple lah. So kat sini contoh yang kita boleh masuk dalam artikel jurnal kita, bukan hanya abstrak satu perenggan, tapi graphical abstract pun boleh dimasukkan. Okay, ni ada sedikit contoh lah kan. Macam kidney medicine ni. And sleep apnea maintenance, hemodialysis, a mixed method study. Ini contohlah, dia ceritalah dia punya abstract tu kan. Okey, kemudian dia tambah lagi yang ni kan. Jadi dia ada abstract juga, ikut format dia lah, satu perenggan lebih kurang macam ni ataupun ikut format macam ni. Kemudian dia buat graphical abstract juga. How does sleep disturbance affect hemodialysis patient? So adalah method and cohort, ada finding, ada team for interview, so ada conclusion. Saya kat bawah tu tunjukkan reference lagi. Jadi ini contoh bagaimana kita nak buat graphical abstract. Okay, ada sedikit intro basic lah kenapa kita kena buat graphical abstract ni. Saya sekadar screenshot dekat sini. So tunjuk kat sini bahawa kalau tengok kan 80% of clinicians prefer infographic. For data boleh meningkatkan 6.5 time more memorable than text. Jadi kelebihan visual dalam infografik ni sangat tinggi lah. So meningkatkan artikel itu di-download sebanyak 3 kali ganda. Jadi dia lebih atraktif dalam nak buat share dekat social media. Ini kenapa kita kena buat infografik dalam artikel. So ada 4 reason kat situ lah. So kalau kat bawah tu kita tengok, okay, regarding grafik. Apa maksud GRAPHIC tu? G, get to know your audience. Okay. R, restrict use of colors. A, aligns elements. P, priorities part. H, highlight the heading. I, invest imagery atau wisely. C, choose chart carefully. So ini sedikitlah bahan bacaan kalau nak tahu kenapa kita kena masukkan visual ataupun infografik dalam penulisan artikel, especially dalam graphical abstract. So ini ada lagi, bukan seorang je lah, banyak yang membincangkan betapa an investigation on graphical abstract used in scholar article. So banyak orang menceritakan short form bagi graphical abstract adalah GA lah. So orang ceritalah daripada Yung Kwok Kyun ni, dia ceritalah betapa pentingnya sebagai kita selaku penulis, author atau scholar memasukkan graphical abstract dalam artikel kita. So kat sinilah coding scheme for use the visualization. So ada type, visual, content, visual, relation or manuscript. So lah type of visual boleh jadi table, chart, geomap, data map, diagram, grafik, photo and combinations. So content of visual ada background, okay, ada method, result, overview, others. Relation to manuscript kita panggil new lah. GA is new, create, duplicate. GA is copy from existing visual of the manuscript. Modify, GA is modified from existing visualization. Integrate, GA is create by integrating existing visual in the manuscript. So bila kita nak bangunkan graphical abstract ni, boleh daripada kita bangunkan baru, belum ada lagi. So kita ambil daripada artikel kita sendiri, kita ambil saja copy. So kita ubah sesuai sikit daripada tesis kita ke, ataupun daripada report ataupun research grant kita, ataupun kita integrate. Okay, penting dalam graphical abstract kena ada background, method, result, overview and others. So bentuk-bentuk visual yang ada tadi yang saya sebut, saya ulang balik, ada table, chart, geomap, data map, diagram, grafik, photo and combination. Okey, ini contohlah kan, dah ada peningkatan yang tinggi, bilangan artikel yang ada graphical abstract meningkat saban tahun. Okey. So kat sini ada maklumat lain lah. And
So kenapa GA tu ataupun graphical abstract tu sangat penting. Okey, ini contoh. Ini contoh dalam yang actual punya artikel. Kalau kita tengok kat sini, okey, saya masuk sekarang ni adalah graphical abstract. Kita ada highlight juga kalau you nampak kat sebelah ni. Dia ada graphical abstract dan juga highlight. So ada dua lah, graphical abstract dan juga highlight. Okey, kalau nampak ada abstract satu perenggan, dah ada dah abstract satu perenggan. Okey, kalau kita nampak sekarang dah nampak abstract satu perenggan dekat bawah. Belah atas dia graphical abstract, belah kiri dia highlight. Kita pergi sekali lah, memang topik kita nak pergi dua pun. Graphical abstract dengan highlight abstract. Okey, jadi ini yang saya katakan tadi bahawa bukan kita ada satu perenggan saja abstract, tapi kita ada graphical abstract dan juga highlight abstract. Okey, kalau kita tengok kat sini, saya besarkanlah. So kita tahu dah yang satu perenggan abstract ni kita dah jelaskan. Kita nak tengok yang dua ni, highlight abstract dengan graphical abstract. Okey, saya dah besarkan benda yang sama. Cuma saya besarkan, jadi nampak lagi jelas. Kalau kita tengok highlight dekat situ, okey, highlight tu dia ceritalah ada berapa point kat situ. 1, 2, 3, 4, 5. 5 point kat situ. Okey, point-point macam ni je. Kalau highlight buat point-point macam ni lah. Lagi ringkas, lagi baik lah. So, dia cerita cumulative impact assessment, CAD inform, marine spatial planning. Point nombor 2 dia, we use fine scale data. Point nombor 3, in Moria. Okey, nombor 4, land-based activity alone contribute to more than local CIA will drive management attention towards. So ada 5 point kat situ. Itu satu, iaitu dah panggil highlight abstract. Kemudian dia ada graphical abstract, bentuk gambar pula. So gambar ni tunjuk dalam bentuk image, map. So yang belah kiri tu tunjukkan dari segi map of land based on activities contribute to cumulative impact. Okay, belah kanan dia nak tunjukkan satu bentuk graph ataupun distribution of cumulative impact area dominated by land based on the sea-based activities. So dia tunjukkan. Jadi kita ada abstract satu perenggan, kemudian kita ada highlight point-point dan kita ada graphical abstract. Okey, contoh yang berikutnya. Ni daripada Science of Total Environment juga. Okey, kalau kat sini nampak, kat sini ada abstract satu perenggan, ada highlight dan ada graphical abstract. So lain sikit lah. Tadi kita tengok macam dalam bentuk geomap kan. Sekarang ni kita tengok dalam bentuk flow pula. Okey, saya besarkan sikit. So kat sini lah. Kalau highlight kat sini sama juga ada 5. Tapi point dia lebih ringkas lah. Hierarchy model framework was developed. Point nombor 2, interaction effect between the hydrogeological and thermal variables. Accumulated temperature before. Untuk point nombor 3. Point 4, effective duration flow. Point nombor 5, incorporating thermal variable into environmental flow assessment is necessary. Okey, kemudian dia letak graphical abstract. Kalau kat sini dia letak macam ada box demi box lah. Jadi dia tunjukkan arrow, dia tunjuk line antara satu factors atau satu construct atau satu variable. So ada gambar lagi kat bawah tu, image dekat bawah. Jadi kita boleh juga memasukkan gambar ni, dia fleksibel lah. So apa saja yang kita boleh visualkan dalam graphical abstract tu encourage lah. Kita masukkan bersama-sama dengan abstract satu perenggan. Tidak hanya depends dengan satu perenggan abstract saja, tetapi kita masukkan graphical abstract dengan highlight abstract. Okey, ni contoh template graphical abstract. Okey, ni macam ni lah. Kalau saya ambil dekat dekat Elsevier, dia bagi contoh template macam ni. Sama dengan contoh awal-awal tadi lah. Kalau kita tengok kat atas ni, tajuk yang kat ni, yang kolom paling kiri ni, ataupun kita panggil panel lah. Panel paling kiri ni kita panggil introduction. Yang panel kedua ni methodology and analysis. Panel yang paling kanan ni adalah outcome ataupun contribution. Jadi kita boleh juga buat macam itulah. Ni sekadar idea dan saya pun ambil seperti mana yang diberi template ni daripada Elsevier lah. Tapi tidak terhad sebab seperti mana contoh-contoh yang saya bagi tadi, gambar-gambar ataupun graphical abstract ini kadang-kadang berbeza. Gunakan idea kreativiti kita dalam menunjukkan, nak visualkan dalam bentuk infografik, dalam bentuk graphical abstract. Okey. Jadi kita dah bincang dah beberapa graphical abstract ni. Okey, sebelum kita masuk Words Cloud, kita nak buat conclusion bahawa yang pertama kena check dulu. Journal yang kita nak hantar tu sama ada praktis amalan untuk buat graphical abstract dengan highlight abstract tu dah dilaksanakan belum. Untuk pengetahuan semua, tak semua jurnal dah ready ataupun dah mulakan graphical abstract dengan highlight abstract. Mungkin tak ada ketiga-tiga. Ini contoh yang dia bagi ada 3. Ada perenggan abstract satu perenggan ada.
graphical abstract ada, highlight abstract ada. Mungkin ada jurnal yang tak ada graphical abstract. Dia cuma ada abstract satu perenggan dan juga ada highlight abstract je. Okey, mungkin ada jurnal yang belum ada highlight abstract, cuma ada abstract satu perenggan dan juga graphical abstract. Dan mungkin ada jurnal yang dah terima ketiga-tiga, antaranya Elsevier. Yang kalau tanya saya, yang betul-betul paling banyak jurnal yang menggunakan ketiga-tiga ni adalah di Science Direct. Tapi tidak mengukung yang lain-lain. Sekarang publisher akan mula. Saya rasa ni positif. Publisher akan mula start, akan ada melaksanakan graphical abstract dan juga highlight abstract. Okey. Kita ada soalan dekat bahagian chat sebelum kita masuk Words Cloud. Okey. Highlight dalam artikel tu ambil daripada mana? Artikel kita sendiri. Kita ni, kita kan dah siap artikel. Jadi, untuk bahagian muka surat yang pertama tu, so kita nak bagi reason kenapa dia kena baca artikel kita ni. Kenapa dia kena download artikel kita. Kita nak highlight lah. So, macam dua contoh tadi, 5 point yang dia highlight. Point ringkas sebanyak 5, dia tunjukkan. Kenapa, apa kelebihan, apa keunikan, kenapa poin-poin penting nak highlight bahawa kita kena baca artikel ni. Research ni berkaitan apa? Jadi kita letak base pada penyelidikan kita lah. Artikel kita. Takkanlah nak ambil highlight tu artikel orang lain. Highlight tu artikel kita sendirilah. So orang kata, okay, saya ada artikel je ni. Fazli, highlight artikel you? Sekejap, saya buat highlight. So artikel saya berkaitan dengan apa? Saya buatlah point-point. Jadi 5 point kat situ. Kena ikut guide for author, betul. Afzan kata betul sebab setiap jurnal ada format yang berbeza-beza. Jadi kalau kita nak hantar dekat Emerald, kita ikutlah author guideline dekat Emerald. Kalau nak hantar dekat Elsevier, ikutlah author guideline yang disediakan oleh Elsevier. Betul, yang Afzan cakap tu betul. Apa-apa pun setiap publisher ada format dia. Jadi kita kena ikut format tu lah. Kan tak valid pula tak ikut format kan. Jadi dah buat penat-penat, tiba-tiba tak boleh terima. Kita pun dah buat siap-siap, dah graphical abstract, highlight abstract. Tiba-tiba kita nak hantar jurnal tu, jurnal kata tak payah. Tak payah, dia tak terima lagi. Belum start lagi graphical abstract. Jadi kita kena check lah. Okay, kenapa saya nak kongsi malam ni? Sebab dia menjadi satu perkara yang positif. Yang maksudnya tak lama lagi kemungkinan besar semua publisher akan ada graphical abstract dengan highlight abstract. Sebab kesan bagi publisher yang menerapkan highlight abstract dan juga graphical abstract tu sangat besar kesan dia lagi-lagi untuk memastikan artikel tu banyak dapat view, download dan juga citation. Itu sangat penting. Okay? Alright. Itu je kan soalan daripada Tun Khatijah dan Afzan. Terima kasih banyak-banyak dengan soalan tu. Okey, kita seterusnya kita sambung topik yang kedua adalah kita punya visual. Selain daripada kita buat visual berdasarkan graphical abstract dan highlight abstract, kita dalam kita punya content pula. Tadi tu dekat abstract, sekarang ni dekat content. Content maksudnya dekat kita punya, basically orang akan letak tu kat mana tahu? Dekat literature lah. Jaranglah orang letak graphical Words Clouds ni yang kita nak buat sekarang ni, aplikasi Words Cloud ni duduk dekat introduction dengan conclusion. Kan dalam artikel kan kita mulakan dengan pengenalan, ditutup dengan conclusion. Jadi jaranglah orang buat Words Cloud kat situ. Banyaknya orang buat Words Cloud dekat content, sama ada dekat literature review, dekat metodologi ke, ataupun dekat bahagian perbincangan ataupun dapatan. Okay, jadi Words Cloud ni boleh dekat literature review, metodologi, dekat bahagian dapatan dan juga perbincangan. Okay, kenapa kita nak buat Words Cloud ni saya tunjukkan. Okay, saya boleh katakan ni salah satu artikel yang antara awal yang menjadi influence lah kepada saya untuk saya meneroka berkaitan dengan aplikasi Words Cloud. Okay, kita bukan nak bincang, kita bukan nak membincangkan artikel ni, tapi kita nak ambil input dan ambil idea daripada artikel jurnal ni. Okey, jurnal ni adalah International Journal of Logistics Research and Application. So tajuk artikel dia adalah A Literature Review on Environmental Concerns in Logistics, Trends and Future Challenge. Kalau kita tengok kat sini nama jurnal Logistic Research, yang ni pun nak buat tentang concern in logistik. Jadi topik dia match lah dengan nama jurnal tu. Sekejap Saya ni kalau dah malam PC ni dia buat apa? Dia tak mood malam pula. Saya nak kena buka mood siang. Okay, alright. Okay, kemudian bateri saya nak habis sekejap
Alright. Okey. Jadi kita nak tengok berkaitan dengan aplikasi Words Cloud berdasarkan artikel ini. Okey, ini rupa dia. Ini kita nak tunjuk ni. Kalau tengok kat bawah tu tulis figure 7, Words Cloud for most common words appear in the title of the publication. Tak kisahlah from title ke from abstract, tak kisah. Okey. So kat sini saya nak tunjuk gambar rajah ni adalah ada banyak perkataan dalam gambar rajah ni. Okay, kita boleh ambil dekat title, kita boleh buat dekat abstract, kita boleh buat kat content, kita boleh buat kat teori, kita buat kat method, buat dekat discussion. Kan? Jadi kita nak tengok kalau katalah kita interview orang, so kalau kita interview orang tu dapatlah kita punya finding kan. Orang ni jawab apa, orang ni bagi input ni. So kumpul-kumpul jawapan itu, okay, kita himpunkan dalam satu file, lepas tu kita import. So, mana tulisan yang paling besar merujuk perkataan itu paling kerap diulang. Perkataan logistik ni paling banyak disebut, paling banyak ditulis. Jadi dia paling besar. Perkataan yang paling banyak berulang, jadi semakin dia paling besar lah tulisan dia. Kalau kita tengok sini, yang paling besar logistik. Kemudian kalau tak silap saya yang kedua reverse, kan? Yang ketiga model, kemudian itulah design, network, green. Okey, jadi semakin besar tulisan itu maksudnya perkataan itu semakin kerap ditulis ataupun ni. Jadi kalau katakan kat sini kita cerita tentang berkaitan dengan topik ni logistik. So perkataan yang paling banyak disebut memang logistik ni. Kalau kita tengok sini memang reverse logistik, network logistik, design logistik, model logistik. So bila kita cerita je tentang logistik, memang ni lah perkataan dia, keywords dia. Okay. Jadi bila saya tengok gambar ni, jadi macam menarik lah. Kan macam saya sebut sebelum ni, kelas-kelas kita sebelum-sebelum ni, saya kata salah satu tip yang penting dalam penulisan artikel ni adalah visual. Kita tak nak jadi artikel kita boring, jadi kena ada visual. So bila ada visual, artikel kita akan banyak orang view dan download. Lagi-lagi pelajar-pelajar yang berkaitan dengan undergraduate dengan postgraduate. So bila kita nak buat assignment, gambar-gambar ni dia memang sukalah untuk dia nak masukkan dalam assignment tu. Begitu juga kalau orang-orang yang nak buat presentation ataupun orang industri nak bagi notes atau nak bagi talk dan sebagainya, kalau kita ada visualnya dia akan guna visual kita ni lah. Okey, jadi saya terfikir macam mana nak buat gambar rajah ni. Mula-mula terfikir ke guna software ke guna apa kan. Jadi saya berdasarkan artikel ni saya dapat jawapan dia. So kita gunakan WordArt. So kita nak gunakan wordsart.com. So untuk buat gambar rajah pokok tadi tu kita boleh buat sama-sama, senang je, tak susah mana-mana pun. Kalau tanya saya sesenang ABC lah. Sesenang masak air dengan masak Maggi, semudah itu je. Okey, sekarang ni kita kena tahu website dia http.wordsart.com. Okey. So bila pergi dekat website tu, dia akan keluar macam ni. Mungkin rupa dia akan susunan dia kalau pakai handphone mungkin lain sikit lah. Tapi yang paling penting kalau dah dapat kat website ni, iaitu wordsart.com ni, perkara pertama yang kita kena buat adalah klik dekat create now ni. Klik dekat create now ni. Klik kat situ. So bila kita klik, okey, kita akan dapat paparan macam ni. Okey, sebelum kita nak buat ni, kita kena ada lah. Contohlah kan, you nak membincangkan satu topik. Contohlah macam buat SLR. So bila kita screening, untuk topik kita tu, buat kajian dia ada 5 artikel. Ambil contohlah 5 artikel kan. Jadi kita kumpul 5 abstract tu, ambil copy and paste 5 abstract tu, kita boleh import. So daripada abstract tu, maksudnya kat sini abstract mewakili artikel. So copy 5 abstract tu letak dalam satu file supaya kita boleh import. Okey, kita boleh import. Maksudnya kalau membincangkan topik ni, apa keyword-keyword yang penting ataupun keyword-keyword utama. Okey. Jadi saya nak masukkan saya punya teks lah. So sekarang ni kita nak buat WordArt, mesti ada teks. Kalau tak ada teks, macam mana nak buat WordArt? Jadi step nombor 1 tadi, bila kita dah klik dekat create now, kemudian kita klik dekat import. Klik dekat import. Bila kita klik dekat import, so kita boleh masuk. Ni contoh kan. Kalau tanya saya ni tak adalah cantik sangat sebab gunakan satu abstract je. So macam tadi contoh artikel tu ambil tajuk je. Macam saya tak ambil kat tajuk, saya ambil dekat abstract. Jadi kalau abstract ni kalau satu tak best lah. Kalau ada 5 abstract, 10 abstract, 15 abstract lagi best.
Okay, macam contoh artikel ni tadi, yang gambar ni tadi, dia buat dia berdasarkan title. Maksudnya dia kumpul lah title ni banyak-banyak, lepas tu dia summary dalam teks, lepas tu dia import. Okay, contoh yang saya bagi ni, saya ambil abstract. Copy abstract ni, okay, bila kita klik tadi import tadi, kita paste kat dalam ni. Okay, saya tunjuk Bila kita klik import ni, klik kat import, dia akan keluar kotak macam ni. Jadi kita boleh paste dalam ni. Paste kat kotak yang dia bagi tu. So bila dah paste kat kotak tu, lepas tu klik dekat import words. Okay. Lepas masukkan teks kita dalam kotak tu, masukkan dalam import words. Lepas masuk dekat import words tu, nak bagi gambar boleh keluar, kena klik visualize atas ni. Kena klik visualize. Tadi import dah masuk teks. Lepas masuk teks, klik visualize. Kalau tak klik visualize, tak keluar gambar lah. Tak keluar gambar lah. Kita nak keluarkan gambar kan. So bila klik visualize, okay, dia keluarlah gambar kentang macam ni. Okay, berdasarkan abstrak saya tadi, saya boleh kata perkataan yang paling banyak diulang adalah berkaitan dengan performance. Okay, tapi saya tak nak gambar kentang ni. Kan? Jadi dekat bawah tu, nampak ni, kalau belah kiri ni nampak. Bila berdasarkan abstrak tadi, paling banyak perkataan performance, yang kedua study. Tapi kalau kata you rasa macam, study tak payahlah, study bukan keyword kan, boleh delete lah. Supaya tak payah masuk perkataan study lah. Mana-mana perkataan yang bukan macam propose, important, review tu delete lah. Supaya dia tak mengganggu visual kita lah. Okay. Okay, kemudian kat bawah, nak tukar gambar lain, tak nak gambar kentang ni. Nak tukar font, nak tukar layout, nak tukar style pun boleh. Katakanlah saya nak tukar shape. Okay, saya nak cari gambar pokok tadi tu. So, saya klik shape. Bila klik shape, ada banyak kat sini. Ada binatang, baby, birthday, kan? Ada cloud, emoji, geometrik, heart, money, nature. Ni yang nature kot, pokok. So, saya klik lah kat nature. Bila klik kat nature, memang ada gambar pokok. Jadi, bila dah jumpa gambar pokok tu, kliklah gambar pokok. Sebab kita nak tukar gambar kentang ni kepada gambar pokok. Jadi, kliklah gambar pokok, lepas tu klik balik visualize. Lepas klik gambar pokok, visualize. Kalau tak klik visualize, tak jadi gambar pokok tu. Saya pun kliklah visualize. So, bila klik visualize, ada tengah screening, ada tengah loading tu. Bila cukup 100%, jadilah gambar pokok. Jadi dapatlah. Macam mana yang kita tengok gambar artikel tadi tu. Macam mana gambar artikel tadi dia keluarkan gambar pokok. Akhirnya ternyata saya pun boleh buat gambar pokok tu. Kan, dia bukan fantasi lah, tapi realiti. Okey, jadi gambar pokok ni boleh apa orang kata, boleh download. Dekat atas tu ada kolom download kat atas tu, nampak tu. Menu, save, order, share, download. Klik kat download tu. Okey, kat download tu ada macam-macam, JPEG ada, PNG dan sebagainya. Nanti you boleh save lah kat situ. Dia ada PNG, ada JPEG dan sebagainya, PDF. Kalau saya biasa gambar JPEG lah. Okey, klik dekat JPEG, download JPEG, masuk dapat download lah. So kalau nak edit gambar lepas ni cerita lain lah. Okay. Tapi gambar ni boleh di-download dalam bentuk JPEG. Okay. Bila dah dapatkan JPEG, gambar cantik tak pecah. Nampak gambar jadi macam ni. Okay. Alright. Ada soalan ni. Words Club boleh guna tak dalam pelbagaikan? Contohnya NVivo. Boleh juga. Ni nak gunakan NVivo ke, nak gunakan Audacity pun boleh. Nak guna kat sana pun boleh. Okay, kalau yang siapa yang bukan tak pernah guna NVivo atau Audacity, nak gunakan dalam WordArt ni pun boleh. Ini sekadar saya nak contoh lah kan. Tak kisahlah kan nak gunakan software-software yang ada dekat luar, yang paling penting dalam artikel kena masukkan lah. Janganlah set teks, jangan jadi artikel kita boring kan. So hari ni saya rasa kalau saya nak buka NVivo, lamalah pula nak cerita kan. So kita mudahnya kita pakai WordArt, semudah ABC. Okay, kita klik import, okay, masukkan teks, klik visual, dah siap. Berapa step je kan. So ni lah gambar dia kalau kita dah download ni contoh dia. Okay. Katalah saya cuba lagi lah. Saya ambil satu abstrak lain. Okay. Tapi ingat, jangan kata bila saya copy abstrak, orang kata, oh buat abstrak. Apa-apa saja. Nak ambil kat abstrak ke, nak ambil kat method ke, nak ambil dekat title ke, ambil kat apa, semua boleh. Okay, cuma contoh saya bagi dekat abstrak. Jadi saya copy satu lagi abstrak. Kemudian saya masuk, saya klik import tadi. Jadi keluar kat sini, saya paste. Lepas tu klik dekat import words.
Kemudian saya nak pilih gambar lain lah. Nampak dia, saya pilih gambar TV. Lepas tu saya klik visualize. Okey, kemudian dah dapat gambar ni, saya boleh klik download. Okey, dapatlah TV ni. Dapatlah gambar TV ni. Okey. Penting kan saya ulang balik semua yang mendengar ni, betapa pentingnya dalam penulisan artikel kita, okey, memasukkan image atau visual lah masuk kat sini, walaupun kita buat paling ringan lah, maksudnya dengan boleh summarykan title, summarykan abstract pun boleh kita visualizekan. Itu sangat penting lah kan. Jadi proof contoh macam artikel tadi, paper Q1, Q2, Index Web of Science dan Scopus pun sangat galak, sangat menerima kalau bentuk-bentuk visual macam words clouds ni. Macam tadi yang bagi cadangan nak gunakan software-software lain pun boleh. Ini saya nak kongsi bagi mereka yang first time tengok. So kita masih nak cari benda yang mudah. Kalau kata pelajar-pelajar saya pun saya sarankan pakai WordArt ni sebab mudah kan. Tapi kalau you all advance boleh gunakan perisian lain, silakan. Mungkin dengan gunakan perisian gambar tu lebih cantik, lebih baik. Okay. Okey, kita dah masuk yang perkara yang ketiga untuk malam ni. Setakat ni ada soalan nak tanya untuk dua topik yang kita dah kongsi berkaitan dengan graphical abstract, highlight abstract dengan words clouds ni. Okey, kalau ada soalan boleh tanya dekat bahagian chat. Saya tengok dekat bahagian chat tak ada dah soalan. So kalau ada memang saya respon. Okey, seterusnya malam ni yang perkara yang terakhir kita nak bincang adalah bagi sesetengah penulis artikel jurnal, okey, dia membuat ini sebagai salah satu tips dia. Okey, dia tak menyiapkan atau melengkapkan draft artikel, tetapi dia sekadar menulis berkaitan dengan abstract dan outline saja. Maksud dia ada tajuk. Ini sebelum kita nak bincang lah, saya mukadimah dulu. So dia ada tajuk, kemudian dia letaklah dia punya nama dan affiliations. Kemudian ada abstract, kemudian ada keywords, kemudian ada letak sedikit outline dia, kemudian letak main reference. Maksudnya ada satu rujukan, satu pun cukup. Jadikan main reference, kemudian kita hantar melalui email ke chief editor, kita tanya dia, okey tak? Kalau tajuk dan abstract dan outline begini, sesuai tak nak terbit dekat jurnal dia? Okay, kalau dia kata okey, barulah kita buat full artikel. Jadi kat sini kita merisik chief editor dengan satu muka surat saja untuk kita tanya dia dulu sesuai ke tak sesuai topik dan juga idea macam ni. Kalau okey, ataupun kita boleh dapat feedback juga. So dia bagi cadangan untuk cadangan penambahbaikan, kita pun raikan. So kita boleh tambah baik, dan kalau dia okey kita hantar full artikel dengan jurnal dia. So kadang-kadang tak adalah kan, kita dah buat spend masa, kos dan sebagainya. Cuba bayangkan tulis artikel sebulan, kemudian ada orang check proof content, bayar lagi, lepas tu buat proofread, bayar lagi, lepas tu kita email dekat jurnal tu, dah lah email tak dapat keputusan kan, kita pun email 3 bulan lepas tu baru dapat feedback kata kena reject sebab tak sesuai. Jadi untuk mengelakkan orang kata proses menunggu tu lama and waste kat situ lama. So apa salahnya kalau kita merisik chief editor dulu, kalau kita boleh merisik sebanyak mungkin so mana yang okey, that kita proceed untuk hantar full artikel dekat dia. Tak ada masalah, sekadar nak berkomunikasi untuk say hi, say salam, untuk tanya saya ada idea nak hantar kat jurnal ni, sini tajuk dia, ini abstraknya, ni idea outline-nya. Kalau dia berkenan, dia kata okey, baru kita buat full text. Itu konsepnya. Itu konsep dia. Jadi ada 10 langkah. Dalam slide ni ada 10 langkah. Okey, ini general dia. Okay, kita akan merisik chief editor untuk dapatkan green light. Okey, jadi kita hantar abstract bersama outline untuk semakan kesesuaian artikel sebelum menyediakan artikel penuh dan hantar di jurnal tersebut. Okey. First step, kita akan hantar email ringkas ke chief editor untuk membuat semakan bagi memastikan dan mendapatkan makluman awal. Ni sebab dia. Kenapa kita nak buat yang ni? Kenapa kita nak merisik chief editor? Kita akan hantar satu email ringkas ke chief editor dengan membuat semakan awal bagi memastikan dan mendapat makluman awal dari segi aspek sesuai ke tidak, dan juga dari segi aspek penambahbaikan. Apa yang kena buat? Jadi kita sediakan satu muka surat,
ada tajuk, ada abstrak, ada keyword, ada abstrak, outline, ringkas dan satu rujukan utama. Okey, kita cerita 10 langkah tu. Kita nak cerita 10 langkah tu apa nak kena buat, apa yang kita nak buat dalam 10 muka surat tu ada 10 step. Okey, 10 step. Step yang pertama, kena dapatkan jurnal dulu. Ni nak email kat chief editor, jurnal pun tak tahu lagi kat mana. Macam kita dah cover itu, boleh gunakan apa? Ingat lagi tak? Elsevier Finder, boleh gunakan Willy Finder, Springer Suggester, Telegram Francis Suggester, Web of Science Matcher, ataupun kita tengok dekat rujukan kita, jurnal mana yang kita banyak rujuk dan cite. Jadi jurnal tu lah yang kita akan submit. Okay, bila kita dah tahu jurnal itu paling sesuai dengan konteks ni. Jadi kita kena carilah tajuk kita sama dengan nama jurnal ataupun scope of jurnal. Okay, kata nombor 1 dah selesai, dah dapat dah jurnal dia. Okay, kemudian sebelum kita confirm kita nak hantar kat jurnal tu, check sikit lah. Okay, kita ni nak hantar paper SLR lah, nak hantar paper conceptual lah, nak hantar paper general review, kena check lah jurnal tu okey ke tak, ada ke jurnal SLR, general review, conceptual diterima kat situ. Jadi kita ambil sedikit masa untuk review artikel lepas, okey, terhadap jurnal tersebut, contohlah 1-3 atau 1-2 tahun, take note macam mana dia tulis tajuk, macam mana dia tulis abstrak, macam mana dia memilih perkataan untuk jadikan keyword, macam mana outline sebuah artikel dia, macam mana gaya penulisan dia. Okey. Jadi dua aspek ni sangat penting lah. Okey. Jadi kalau kita dah confirm jurnal tu, double check, okey, kita betul ke nak decide hantar jurnal ni dengan memerhati lagi secara terperinci berkaitan dengan tajuk, abstrak, keyword, outline dan juga gaya penulisan. Okey, memang boleh dan kita pun tahu. So kita nak buat walaupun satu muka surat, kita make sure bahawa tajuk kita match dengan jurnal tu. So tajuk kita memenuhi spek standard dekat situ. Nak buat abstrak pun ikut format dia. Okey, nak buat outline pun lebih kurang dengan outline artikel-artikel dah terbit kat situ. Gaya penulisan kita pun standard sama dengan jurnal tu. Okey. Kemudian step nombor 3, dapatkan nama jurnal tersebut. Yelah, kita nak email dengan chief editor kan, tapi tak tahu nama jurnal. Jadi kena dapat, kena take note, kena salin nama jurnal tersebut, siapa nama chief editor dia, siapa pangkat chief editor, profesor ke, Profesor Madya ke, dan dapatkan email. Nak email kena dapatlah email address dia. Macam mana nak dapatkan maklumat ini? Dalam sebuah jurnal, you boleh klik dua tempat, sama ada dekat bahagian editor atau about. Dalam tu, editor atau about akan menyenaraikan senarai editor. Jadi yang atas sekali chief editor. So dia akan bagi nama universiti dia. Okey, kemudian beritahulah dia ni chief editor atau editor board. Sebelah bawah sekali tu dia akan letak email dia. Jadi bila kita dah ada email chief editor, kita bolehlah email dengan dia. Okey, bila kita dah dapat email dia, dah dapat pangkat dia, dah dapat nama chief editor tu, maka maklumat tu dah ada. Okey, sekarang tinggal nak buat satu muka surat dia. Okey, nombor 4, sediakan satu muka surat. Dalam satu muka surat tu ada tajuk, abstrak, keyword dan outline. Okey, termasuk dengan rujukan lah. Okey, tu step nombor 4. Jadi nombor 5, bila kita nak pastikan kita punya satu muka surat tu berkualiti, pastikan tajuk yang kita nak masukkan dalam satu muka surat tu make sure kena dengan jurnal tu lah. Bersesuaian dan ikut pattern dalam scope of jurnal itu. Jadi judul kita pun, title kita pun match dengan nama jurnal ataupun scope dalam jurnal. Okey, kemudian nombor 6, abstrak perlu merujuk artikel. Kalau boleh, kita nak hantar dekat jurnal tu, copy je, ambil je CPR, ambil je abstrak mana-mana yang dalam jurnal tu yang match dengan bidang kita, ambil dan buat copy paste replace. Itu buat secara CPR. Bagi chief editor rasa seronok bahawa kita walaupun hantar satu muka surat idea tetapi memenuhi spek abstrak yang dia nak. Okey. Nombor 7, selain pada abstrak, bawah abstrak kena masukkan keyword. At least kita masuklah 5 keyword. Pastikan keyword kita sama dengan konten, nama jurnal ataupun scope of jurnal juga. Itu perkara yang 7. Perkara yang ke-8, jangan lupa masukkan main reference. Kalau boleh main reference tu dengan jurnal dia lah. Katalah kita nak hantar ni dekat jurnal nama dia International Journal of the Management. Jadi main reference kita dekat jurnal dia jugalah, International Journal of Management. Ini kita nak hantar jurnal International Journal of Management, tapi main reference kita dekat jurnal International Journal of the Sustainability.
Kalau dah memang main reference kita dekat sustainability, hantar je lah dekat sustainability. Kenapa hantar dekat Journal of Management? Jadi kat situ kadang-kadang chief editor ni mudah terasa. Jadi kalau sebaiknya kalau kita nak hantar kat jurnal dia, main reference kita pun daripada jurnal dia. Okey. Perkara yang ke-9, penulis bersama serta affiliation. Ini contohlah kan, bila kita letak tajuk, lepas letak title, letak nama kita kan selaku penulis. Alangkah baik kalau kita dapat bantu kepada publisher, sebab salah satu KPI yang dia tak capai adalah dari segi kolaboratif. Eloklah kita tulis artikel ni kalau boleh berkolaboratif dengan negara-negara selain daripada negara kita supaya berlaku international kolaboratif. Okey, perkara yang terakhir. Bila nak submit ni, jangan lupa buat cover letter. Jadi 2 helai lah. Satu muka surat ada title, ada abstract, ada keyword, ada outline dengan main reference. Okey, satu lagi buat cover letter. Supaya apa? Supaya dia jelas. Kan dia terkejut dia. Apa dia you hantar satu line ni kan? Apa dia nak suruh buat apa? Apa yang you nak sebenarnya? Jadi dengan ada cover letter, kita boleh menyatakanlah sebab dan hasrat kita kenapa kita nak hantar satu muka surat idea ni, iaitu kita nak tahu dan kita nak dapatkan confirmation daripada chief editor, topik dan abstract ni bersesuaian ke? Okey, boleh tak? Kalau bersesuaian, kalau ada apa-apa nak tambah baik, boleh tambah baik. Dan kalau okey, baru kita akan buat full artikel. Tu dia 10 step yang kita nak kena tahulah. So malam ni ada 10 step. Sebelum saya tunjuk dalam Microsoft Word, untuk 10 step ni saya ada Microsoft Word, ada template dia. Saya dah sediakan template dalam Microsoft Word macam mana nak buat satu muka surat tu. Cover letter pun saya akan sediakan kejap lagi. So saya nak buka soalan dulu sebelum saya tunjukkan Microsoft Word tu yang berkaitan macam mana kita nak meresearch chief editor tu. So saya dah sediakan sedikit template dan juga cover letter. Ni contohlah, you boleh buat cover letter lebih baik pada tu pun tak apa. Okey, sebelum tu ada soalan nak tanya berkaitan dengan 10 step untuk kita meresearch chief editor sebelum kita menyediakan full artikel. Maksudnya meresearch lah. Kita nak meresearch sampai chief editor, okey, topik ni okey, sesuai dengan jurnal kami. Nanti jangan lupa dia bagi tips sikit ataupun bagi cadangan sikit-sikit. So balik baru kita buat full text. Bila kita dah buat full text, kita tahu kita nak hantar artikel jurnal kita kat mana. Itu maksudnya salah satu strategi jugalah. Ada setengah orang selalu frust, kata hantar kena reject. Jadi kalau cara ataupun kaedah yang lain adalah kita boleh meresearch terlebih dahulu. So boleh meresearch ni, bolehlah meresearch dengan kita boleh meresearch beberapa jurnal lah. So beberapa jurnal, jadi mana jurnal yang okey tu, consider kita boleh proceed kat situ lah. Kan? Okey, untuk buat collaborate. International tu idenya kita kena ada kawan lah. Okey, dia macam ni. Narisa macam ni. Dia yang paling penting collaborate tu adalah international affiliation. Kalau kita ada kawan, katalah kawan kampung kita, kawan sekolah kita, nama Melayu tapi dia duduk kat UK. Okey, duduk kat UK tu tak semestinya orang akademik. Katalah dia orang industri. So affiliation ni tak semestinya universiti, industri pun boleh. Jadi kita ada nama kawan nama Jawa tapi dekat UK. Itu tak apa. Kita tak tengok nama. Kita tengok affiliation adalah di negara mana. Jadi kalau tanya saya macam Nanisa tanya, boleh mula dengan kawan ataupun kita yang mencadangkan, kita tengok artikel ni kan selalu kita cite paper dia kan. Try lah kita ajak dia pelawa dia, jadi penulis bersama dengan artikel. Bukanlah letak nama saja, dia pun kena contribute lah sama-sama buat dalam artikel tu. So ataupun kita pernah pergi conference, okey, ataupun jelah kenal atas kawan dan sebagainya. Of course lah, kita pun tak nak lah masukkan nama orang yang kita tak kenal. Kalau paling tidak pun kita kenal lah, bekerjasama dengan kita dan sebagainya. Jangan masukkan nama orang yang kita tak kenal dia ni siapa dan sebagainya. Akhirnya akan jatuh kat reputasi kita lah. Collaborate lah dengan orang yang memang bidang sama dengan kita, yang boleh bantu sama-sama memperbaiki, menyiapkan full artikel. Okay. Jadi idea untuk collaborate tu networking lah. Kan? So sama ada kawan, ahli keluarga, eloklah sama ada akademik atau perniagaan, itu adalah usaha masing-masing lah untuk menjalankan collaborate. Okay. Ada soalan lain? Terima kasih Narisa. Kita tak ramai malam ni, kita ada dalam 12 orang saja. Okay. Alright, kalau tak ada saya stop share sekejap. Okay. Slide ni saya dah bagi. Yang saya tak bagi adalah sekejap lagi template tu.
Okey, sebentar saya buka template tu. Sekejap. Ambil masa sikit. Nak kena cari template tu sebentar. Sebentar Jangan cari words tu, apa template tu. Okey. Nanti saya akan share template ni selepas sesi kita malam ni. Tak lama dah. Lepas kita selesai dekat template ni, kita dah boleh dah kita habiskan untuk tema malam ni lah. Nanti template words ni saya akan kongsikan dalam grup WhatsApp. Okey. Sekejap saya share. Okey, tapi template ni boleh ubah sesuai Sekejap, sebelum tu ada apa? Ada soalan sebentar saya share dulu. Okey, sekarang ni saya tengah share Microsoft Words. Okey, tentang nak buat cover letter. Okey, sebelum tu ada soalan nak tanya. Sebelum saya respon dekat cerita tentang template ni, saya nak respon dulu soalan dekat bahagian chat. Kita boleh collaborate bukan hanya dengan orang akademik, maksudnya industri pun boleh. Boleh tak letak nama mereka yang bukan dalam bidang co-authors? Dia macam ni lah, kalau kita collaborate ni tak kisah kalau multidisiplin tak ada masalah lah. Tapi kalau kata memang bidang dia dan dia pun tak bersama-sama menyediakan artikel kan, tapi kita kawan baik dengan dia, kita buat bidang management, tapi dia ni memang bidang fizik, tajuk ni pula tak ada kaitan dengan fizik, kita invite dia dah kenapa? Jadi sekurang-kurangnya kalau dia bidang yang berkaitan multidisiplin tak ada masalah. Dan dia bidang maritim, tapi pada yang sama tajuk kita ni ada kaitan dengan management. Jadi kalau orang yang kita collaborate tu orang management tak apalah, sebab kita buat ni memang ada kaitan dia. Jadi kalau tanya saya tak ada masalah, co-author sebenarnya tak ada masalah bidang yang berlainan, tapi biarlah nampak logik dengan topik yang dikaji. Jadi bukan apa kita buat affiliation dia kan. Terang-terang kita nak hantar jurnal tu dalam bidang management. Okey, dan kita tahu kita memang okey lah. Pelajar PhD management, pensyarah dalam bidang management. Tiba-tiba kita invite seorang ni yang bukan dalam bidang management. Contoh tadi bidang fizik. Dan kita pun tengok dekat kajian ni, ada kekaitan dengan fizik? Tak adalah pula kan. Jadi disebab takut pula dengan memasukkan co-authors yang bukan dalam bidang menjadi asbab artikel ni dapat reject. Jadi bukanlah saya kata saya doakan reject tu, tapi kita memasukkan individu yang tidak berkaitan kat situ mungkin siapa-siapalah kalau you tanya pun memang tak setujulah. Okay, alright, kita tunjukkan template ni. Okay, tadi soalan Nanisa, boleh Nanisa? Boleh, kawan-kawan industri pun boleh, tak semestinya kalau Nanisa ni memang daripada maritim ataupun perkapalan, you ada kawan-kawan dekat France ke, dekat mana ke, tak ada masalah. And tak semestinya daripada orang akademik. Ingat, saya ulang balik, penulisan artikel ni bukan orang akademik sahaja, orang industri pun boleh. Okay, alright. Sekarang ni sekarang ni saya dah share, kalau you nampak sekarang ni dalam bentuk Microsoft Words, saya share tentang cover letter lah. Tujuan buat cover letter ni nak bagi tahu kenapa kita email dia. Lebih kurang macam itulah. Kenapa kita nak email dia kan? Jadi contoh macam ni lah. Cover letter for outline ni propose article. Jadi kalau you nak hantar, ni delete lah. Yang ni delete lah kan. Nanti yang ni pun you kekalkan. Yang ni saya tunjukkan tadi tu sebab nak tunjukkan template. Besok kalau nak guna cover letter, yang ni delete lah. Okay. Jadi bila you delete, okay, kita letaklah kat sini. To chief editor. Kan kita dah dapat nama dia tadi kan, dah tahu dah nama jurnal. Kenapa kita kena dapatkan nama dia, dapatkan pangkat dia, dapatkan nama jurnal dia, sebab kita nak kena letak kat sini chief editor siapa nama dia. Lepas tu saya letak kat bawah tu name of journal. Okey. Dia chief editor. Boleh juga kalau tak nak pakai dia chief editor, nak pakai dia prof. Kalau kita nak pakai dia prof pun boleh. Okey, submission for outline. Ini kita punya aim. Kita nak submission of outline proposed article. Kita nak cadang artikel lah.
Jadi kita submission of outlining proposed article. Kalau you tak nak tulis name of the journal pun tak apa, sebab dekat atas tadi dekat bawah chief editor tadi dah letak name of journal kan. Jadi dekat bahagian sebelah proposed article name of journal tu nak letak pun tak apa. Kan? Okey. Nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. Okey. Kemudian sekejap Okey, kemudian bawah dia the above matter is refer. Kan? Okey, I am sending outline article of the manuscript which I would like to submit. Kita nak sending lah outline artikel kita kan, yang kita berhajat nak hantar dekat jurnal itu. So kita beritahu lah judul artikel kita apa, siapa nama penulis, affiliation kita apa, dan juga kita email. Okey. Alright, kemudian kita letak satu point lagi. Okay, saya letak atas sikit. I hope you favorable advice for this article are suitable dekat jurnal itu before submission full article. Saya ulang. I hope your favorable advice for the article journal are suitable before submission full article. Thank you. Okay, seseri. Nama kita lah atau date lah. Tak nak letak date pun tak apa, letak name. Jadi cover letter tak perlu panjang-panjang. Sependek macam ni pun boleh dah. Kalau you nak ubah suai, kata English saya tak bagus, grammar saya tak bagus, kat sini nak tukar-tukar pun tukarlah. Cuma saya nak bagi satu contoh. Ini kalau nak buat cover letter seringkas macam ni pun dah boleh dah. Okey, kita kena hantarlah cover letter. Takkanlah kita pun hantar CV pun kena ada cover letter kan. Ni kita ada hajat nak terbit dekat jurnal dia dengan bagi idea satu muka surat. Sebelum tu kena buatlah cover letter. Okey, kemudian ini idea dia. Yang nak buat satu muka surat tu kan. Ini saya dah sediakan idea dia. Mula-mula letak title. Okey, letak title lah. Title artikel lah. Kemudian letak name and affiliation. Kemudian masukkan abstract. Okey, kemudian masukkan keywords. Okey, masukkan lepas abstract keyword lah kan. Lepas keyword masukkan outline. Okey, outline ni saya nak tunjuk dia. Janganlah buat outline tu intro LR method macam ni. Buat cerita lah sikit. Apa idea-idea nak masukkan dalam introduction. Tu saya buat titik-titik tu lah. Titik koma tu kan. Apa konsep-konsep ataupun dalam perkara, apa outline dalam literature review. Ceritalah sikit. Apa metodologi. Dalam metodologi ada apa result and discussion, ada apa conclusion, ada apa semua. Tapi point-point je. Supaya janganlah tulis outline, tulis intro, LR, method, discussion, conclusion. Jangan tulis macam tu. Tulislah sikit introduction, apa dia, point-point di bawah dia. So literature review apa dia. Maksudnya apa yang kita nak bincangkan dalam introduction. Apa yang kita nak bincangkan dalam literature review. Apa yang kita nak bincangkan dalam method, result, discussion and conclusion. Pendek-pendek je sebab semua ni dalam satu muka surat. Kemudian letaklah satu main reference kan. Okay, main reference tu satu cukup lah. Dia satu pun jadilah. Jangan banyak-banyak. Main reference dah dapat satu, masukkan satu pun jadilah. Make sure lah yang satu tu dekat jurnal yang kita nak hantar tu. Jangan pula main reference kita kat tempat lain. Okay. Tu dia maklumat berkaitan format dengan jurnal. Sorry, saya ulang balik. Untuk penulisan ni, mula-mula letak title, nama dan affiliation, abstract, keyword, outline dan main reference. Semua ni dalam satu muka surat saja. Okay. Tadi saya dah bagi dah cover letter, dah bagi dah outline nak buat satu muka surat tu. Kemudian dekat bawah ni nak email. Orang kata nak email pun nak ada ayat. Saya dah bagi dah ayat email dekat sini. Nak email dekat dia kan. Dear Chief Editor, I would like to send an outline article in International Journal of Quality and Innovation. Please kindly advise for this outline article are suitable for this journal. Okay, thank you. I attach here satu file kita berkaitan dengan satu muka surat tu, kita punya outline idea, dan satu lagi adalah tentang cover letter. Kalau you nak combine sekali pun boleh. Kalau nak asing-asing pun boleh. Kalau macam ni saya asing lah, cover artikel lain, konten satu muka surat lain. Lepas tu thank you. Okay. Ni tinggal nak buat dengan tak nak buat je. Kalau nak ubah silakan memang contoh yang saya bagi ni mungkin tak bagus. Jadi you baikilah supaya lebih bagus. Ayat email pun dah ada bagi. Dah buat outline dah satu muka surat. Okey, kemudian dah ada kat sini nak buat apa format chief editor pun dah ada. Tinggal nak buat je. Okey. Okey, kita dah berakhir untuk malam ni.
Secara ringkas, kita dah habis untuk graphical abstract. Kita dah habis untuk highlight abstract. Jadi benda baru dalam abstract bukan hanya satu perenggan saja, tapi kita ada graphical abstract dan juga highlight abstract. Jadi nombor 2 kita cover tadi adalah berkaitan dengan words cloud. Menarik tu words cloud supaya kita punya presentation dalam penulisan artikel. Ni bukan dalam penerbitan artikel je. Kalau you yang mendengar ni tengah buat PhD, so kita boleh masukkan dalam literature review kita juga contohnya. Okey, kemudian kita dah explore words cloud tadi, boleh buat. Tadi contoh yang saya bagi tadi, gambar nature pokok dan gambar TV tadi. You all boleh cuba nak summarizekan from title ke abstract ke method ke finding, semua boleh. Okey, kemudian yang terakhir ni kita nak merisik kan. Jadi tak adalah kena siapkan full artikel, dah ambil spam masa-masa, dah buat semua benda, hantar-hantar kena reject. Jadi kita kena dapatkan dulu yang mana chief editor okey dengan idea kita, okey dengan tajuk kita, okey dengan abstract dan outline kita. Malah chief editor tu kalau positif, dia siap bagi cadangan lagi untuk tambah baik. Jadi menjadikan kita sebagai lebih terarah lah, dah tahu kat mana nak hantar jurnal, chief editor pun dah bagi green light, so kita tinggal nak buat full artikel je. Dan saya pun dah kongsikan, nanti saya akan kongsikan file ni, yang mana dekat sini saya dah bagi contoh cover letter, contoh nak buat outline satu artikel tu macam mana, dan kemudian nak buat ayat email pun saya kongsi. Saya harap dengan perkongsian semua ni dan memberi manfaat lah yang mendengar malam ni, supaya meningkatkan lagi knowledge dan juga meningkatkan kemahiran bagaimana kita nak dapat tembus dekat jurnal-jurnal ni supaya dapat terbit dekat top publisher lah. Lagi-lagi jurnal yang tak perlu ada bayaran lah. Kebanyakan jurnal top publisher tak mengenakan kadar yuran. Jadi kita kena tahu apa yang dia nak. Jadi dengan apa yang hari ni, dengan adanya visual words clouds, ada graphical highlight abstract dan juga cara memikat chief editor dengan menyediakan outline terlebih dahulu sebelum menyediakan full artikel ni, meningkatkan peluang kita untuk terbit dekat artikel jurnal. Okey, alhamdulillah selesai dah malam ni untuk topik ini. So saya mungkin buka lagi lah jika ada sebarang soalan sebelum kita tutup untuk sesi malam ni, dan kita akan sambung pada 2 minggu lagi. So minggu depan saya rasa kalau malam ni pun ada berapa orang je, kalau minggu election tu kalau kita buat lagilah berapa orang je ada. Jadi kita off dulu, untuk minggu depan kita ada minggu satu lagi tu kita akan sambung. Nanti tengoklah jadual kita, jadual baru dah diberi. So kita tengoklah jadual yang selepas ni apa pula yang kita akan bincangkan. So kita memang aim target kita dalam masa 2 bulan ni, 2 bulan ni kita nak top upkan ilmu, dan selepas 2 bulan ni nanti you all akan buat artikel kan. Nanti dah buat artikel, akan ada sesi coaching one by one, dan juga kita ada sesi segmakan artikel untuk memastikan you dapat tembus dekat jurnal yang kita bincangkan. Jadi perkongsian 2 bulan ni sangat penting kan, supaya bila kita coaching kita terus straightforward lah, sebab you all dah faham dah semua tip and trick, semua dah bincang dah. Jadi bila tinggal nak menulis artikel tu, tak perlulah jadi lecture lah, dia lebih pada practical punya sesi coaching, lebih kepada apa lagi yang untuk memantapkan penulisan, ada bahagian mana-mana yang kita boleh tambah baik dan sebagainya untuk meningkatkan chances dalam penerbitan artikel. Okay, alright, kalau tak ada apa-apa soalan, terima kasih semua. Mohon untuk share sekali pasal jurnal ERA, saya tak boleh nak access website ERA. Okey, nanti saya kongsi balik. Ini antara awal-awal analisa. Nanti saya share balik dalam grup. Saya rasa cerita pasal jurnal ni antara minggu awal-awal tu. Okey, terima kasih semua. Jaga diri. Saya tahu lepas ni ramai nak balik kampung, nak mengundi. Selamat mengundi. Dan kita akan jumpa 2 minggu lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.